Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada hari ini, iaitunya di hari Isnin ni. InsyaAllah kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab, iaitunya tasrif, yang mana sekarang ni kita masih pada muka surat 54. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, sebelum kita mula kelas kita ni, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tidak? Suara saya jelas ke tidak sebelum kita mula? Sebab kan kalau nanti tak jelas, ternyata saya seorang-seorang je dah cakap, ternyata suara tak ada. Jadi saya tanya dulu kepada tuan-tuan ni. Waalaikumsalam Puan Nurmah. Okey, sebelum kita mula kelas, saya nak tanya, adakah suara saya jelas atau ada masalah ke? Atau ada gambar tak nampak? Okey, Alhamdulillah jelas ya. Okey, syukran Puan Nurmah. Tuan Abdul Halim, Waalaikumsalam. Puan Zaidah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu boleh kita mula kelas hari ni. Hayya nabda darsanal yaum bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa iyyaki Puan Zainab. Okey. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah di kelas sebelum ni, iaitunya hari Rabu. Nah, di hari Rabu kita sudah membuat latihan mengenai infa'ala yanfa'ilu ya. Infa'ala yanfa'ilu. Bina dia bina apa? Bina naqis. Bina dia adalah bina naqis. Infa'ala bina naqis. Kita dah bincangkan tu. Kita pun sudah membuat sirah-sirah dia, macam mana untuk fi'il madi dia, isim fa'il dia, isim masdar mimi dia, kita dah bincangkan juga. Jadi minggu lepas tu kita dah bincang semua, cuma kita tak sempat lagi nak buat latihan. Latihan dia. Jadi hari ni insya-Allah kita akan cuba sama-sama membuat latihan muka surat 54. Muka surat berapa tuan-tuan? Muka surat 54 buku tasrif. Okey. Kita cuba buat latihan-latihan dia muka surat 54. Boleh? Jadi dekat sini tuan-tuan ada muka surat 54, nombor 1 boleh, nombor 2 pun juga okey tu. Kita cubalah yang nombor 2 lah. Nombor 2. Kita cuba yang nombor 2 ya. Kita cuba nombor 2. Saya buat dalam table. Kita cuba nombor 2. Okey, ni saya besarkanlah sikit ya. Jadi ayat dia adalah tazawwaj ba'da. Tazawwaj ba'da bla bla. Qaf dot hamzah dirasatika ketika fi Makkah al-mukarramati. Okey, tuan-tuan semua, boleh? Jadi
Sekarang kita cuba membuat latihan muka surat 54. Ini latihan nombor 2 ya. Latihan yang nombor 2. Yang pertama tuan-tuan, kita nak bincangkan tasrif dia dulu ya. Yang pertama kita nak bincang tasrif dia. Yang ni warna kuning ni. Yang warna kuning ni ya. Yang warna kuning ni. Okey, saya besarkan lagi lah. Okey, cukup. Yang warna kuning ni. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila cari dalam kitab, dalam muka surat 54 tu, apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Kita nak cari dulu fi'il madi dia, tasrif dia dulu ya. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Yang warna kuning tu. Yang warna kuning. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, cari dulu fi'il madi dia. Sebabkan kita pun nak tahu makna dia apa. Ada tu dalam kitab tu ada. Fi'il madi dia. Okey, Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Nurmah terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa tu fi'il madi dia? Tuan-tuan semua, apa fi'il madi dia? Ada lagi nak jawab? Okey, waalaikumsalam Puan Siti Mazmin. Ada lagi nak jawab? Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Okey, ada lagi nak jawab? Tak ada? Okey, fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia adalah inqada. Inqada. Itu fi'il madi dia. Maknanya apa? Maknanya adalah lewat atau selesai. Ataupun habis. Selesai, habis, tamat ataupun lewat boleh juga, habislah atau selesailah. Selesailah kita maknakan dekat sini ya. Okey, terbaik tuan-tuan. Jadi itu fi'il madi dia adalah inqada. Waalaikumsalam Puan Nurmadia. Okey, syukran. Terbaik. Tuan Zainal terbaik. Puan Siti Mazmin muka surat 54. Muka surat 54. Okey, Puan Zainab terbaik. Okey. Jadi fi'il madi dia adalah inqada. Maknanya selesai ya. Okey. Sekarang apa sirah dia? Sirah dia lagi ni tuan-tuan. Dari perkataan alif, nun, qaf dan ba dan hamzah ni apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia? Waalaikumsalam Puan Maslina. Okey, apa sirah dia tu tuan-tuan? Tazawwaj, menikahlah. Ba'da, selepas, bla 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 bla, dirasatika, pengajian kamu, di Makkah, Al-Mukarramah, di Makkah bandar yang dimuliakan. Jadi sirah dia apa tu tuan-tuan semua? Okey, ramai jawab betul. Sirah dia Puan Nurma, isim masdar ahsanti, terbaik. Tuan Abdul Halim. Itu wazan Tuan Abdul Halim. Puan Siti Mazmin, Masya Allah, terbaik. Okey, sirah dia apa? Sirah dia adalah isim atau masdar atau isim masdar atau masdar ya. Okey, itu sirah dia tuan-tuan semua. Itu sirah. Jadi sirah ni kalau saya tanya sirah tu, maknanya saya nak mintakan tuan-tuan bagi tahu adakah dia fi'il madi, mudhari, amar ataupun isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan dan lain-lain lah. Masya Allah. Okey, Tuan Zainal ahsantum. Terbaik. Okey, jadi sirah dia apa tuan-tuan? Isim masdar. Sekarang tuan-tuan, selanjutnya. Selepas kita tahu fi'il madi, selepas tu kita tahu sirah dia, apa lagi? Kita kena cari tahu wazan dia lagi. Wazan dia. Apa ni wazan dia tuan-tuan semua? Apa ni wazan dia tuan-tuan? Apa tu wazan dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Kita dah tahu tadi fi'il madi dia. Kita tadi dah jumpa sirah dia. Sekarang kita kena cari tahu apa lagi? Wazan dia. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa tu wazan dia tuan-tuan? Puan Norma, infa'ala, tersilap. Belum lagi tu. Tuan Abdul Halim terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Wazan timbangan dia.
Timbangan tu maknanya yang kalau kita sejajarkan sama banyak dia, sama banyak huruf dia, sama baris dia. Itu wazan ya, timbangan dia. Masya Allah, Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Nurmah, okey, tersilap. Okey, tak apa. Ada lagi nak jawab? Okey, jadi wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah infialan. Infialan. Maknanya sini ni apa sini ni? Inqidaan. Tapi kita tak pasti ni. An ke, in ke, un ke tak pasti ya. Hamzah tu tak pasti baris. Sebabkan baris terakhir pada perkataan itu tu ikutkan kaedah nahwu dia punya. Ikutkan kaedah nahwu. Jadi baris terakhir ni tak pasti lagi ya. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah jumpa fi'il madi, dah jumpa sirah dia, dah jumpa wazan dia. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey. Okey, sekarang Tuan Masrina, Tuan Zainal terbaik. Okey, sekarang kita cuba binat dia lagi. Binat dia apa ni tuan-tuan? Binat dia kita dah tahulah ya. Binat sahih mahmuz atau mahmuz. Itu binat dia tuan-tuan ya. Kalau binat kita tak payahlah kita bincangkan sangat. Okey, waalaikumsalam Haji Aisyah. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Jadi tasrif kita dah habiskan. Untuk tasrif dia, pembincangan tasrif dia kita dah settlekan. Untuk tasrif ni tuan-tuan, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan. Sebelum kita masuk kepada nahwu, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan mengenai tasrif ni, penjelasan tasrif tadi. Tuan-tuan semua faham ke tidak faham? Faham ke tidak faham? Tulis dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen. Okey, faham ke tidak faham? Takut saya nanti ada tak faham. Boleh ditanyakan yang mana yang tak faham. Okey, Tuan Abdul Halim terbaik. Okey, alhamdulillah. Okey, ada lagi nak jawab? Faham ke tak faham ya? Sila jawab dalam ruang komen ya. Sorry, jawab dalam ruang komen. Okey, faham semua ya. Kalau tak faham boleh bagi tahu juga. Okey, alhamdulillah semua faham. Jadi ini tasrif dia tuan-tuan, tasrif dia. Belum nahwu dah lagi. Kalau tuan-tuan dah faham tasrif dia punya, kalau dah faham, okey, syukran Puan Masrina, Puan Nurmah, faham ya. Jadi kalau tuan-tuan semua dah faham tasrif dia, sekarang kita masuk kepada nahwu dia punya. Nahwu dia punya ya. Tazawwaj. Tazawwaj, ini apa ni tuan-tuan? Sebagai apa dia ni? Dia adalah fi'il amar tuan-tuan ya. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il amar. Fi'il amar. Maknanya menikahlah. Maknanya apa? Menikahlah. Tasrif rujuk mana Ustaz? Tasrif rujuk buku tasrif. Buku tasrif, buku surat 54. Okey, jadi tazawwaj itu fi'il amar. Okey tuan-tuan ya. Tazawwaj itu fi'il amar. Lepas tu tuan-tuan, kalau ada fi'il, maknanya kita kena cari apa tuan-tuan? Menikahlah. Siapa yang menikah? Mana fa'il dia? Fa'il dia mana siapa tuan-tuan? Fa'il dia apa? Fa'iluhu. Fa'il dia apa tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Okey, fa'il dia apa? Rujuk fi'il amar. Rujuk maksud Puan Zainab apa? Saya belum faham. Boleh nanti bagi tahu semua. Okey, fa'il dia okey terbaik betul. Betul Puan Nurma, Puan Masrina. Mustatir anta. Okey, jadi menikahlah. Siapa fa'il dia? Mustatir anta, engkau. Okey. Engkau menikahlah. Mustatir anta. Ba'da, selepas. Ba'da dia apa ni tuan-tuan? Ba'da ni zaraf tuan-tuan. Zaraf. Maknanya kita pernah bincang kan? Kalau terjumpa zaraf, selepas dia mudhafun ilaih. Kalau terjumpa zaraf, selepas dia mudhafun ilaih. Maknanya zaraf ni juga sebagai apa tuan-tuan? Masih juga sebagai apa? Mudhaf. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa zaraf, maknanya dia juga sebagai mudhaf. Selepas dia mudhafun ilaih.
Macam mana tuan-tuan? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat ni? Ingat ke tak ingat? Jadi kalau terjumpa zaraf, maknanya dia juga sebagai apa? Mudhaf. Selepas dia apa tuan-tuan? Mudhafun ilaih. Kena ingat ni tuan-tuan ya. Jangan terlupa. Jangan terlupa. Okey. Okey tuan-tuan ya. Sifir. Sifir maksudnya safhah ya. Puan Zainab maksudnya safhah ya, muka surat ya. Muka surat 54 Puan Zainab. Muka surat 54. Okey. Okey dah ya. Okey, sekarang okey alhamdulillah ingat semua ya. Jadi ni zaraf dan dia sebagai mudhaf. Maknanya selepas dia mudhafun ilaih. Maknanya inqidha ni jadi apa ni tuan-tuan? Ini jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih tuan-tuan masih ingat mungkin belajar dalam nahwu. Maknanya mudhafun ilaih majrur tuan-tuan. Majrur tu macam mana Ustaz? Ujung dia baris bil kasrah. Ujung dia baris bawah. Jadi kalau majrur ujung dia baris bawah. Sama ada i ke in. Kalau dia majrur tuan-tuan, maknanya ujung dia baris bawah. Jadi kalau mudhafun ilaih, maknanya dia majrur. Maknanya dia wajib punya i'rab jar. Kalau dia wajib punya i'rab jar, maknanya ujung dia antara tiga lah. Kalau tak baris bawah, kalau tak baris atas, kalau tak dengan dia. Kalau sini ni baris bawah kan? Okey, sekarang baris bawah dekat ujung dekat hamzah tu tanwin ke tidak tuan-tuan? Tanwin ke tidak? Saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan ni. Yang i tu, yang i ni in ke i? I atau in? Inqida'in ataupun inqida'i. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Hamzah dia tu baris tanwin bawah ke tidak? I atau in? Okey, Puan Nurmah tidak bertanwin Ustaz. Okey, terbaik. Lagi nak jawab. I ke atau in? I atau in? Macam mana tu? Inqida'in ataupun inqida'i? Sila jawab. Okey. Kenapa tidak tanwin tuan-tuan? Kenapa? Kenapa i? Betul tuan-tuan. Betul Puan Siti Mazmin, Puan Nurmah terbaik. Kenapa tidak in? Tuan Abdul Halim pun terbaik juga. Puan Siti Mazmin terbaik. Kenapa sekarang ni? Kenapa? Jadi kan Ajak tak bagi tanwin, tuan-tuan tak bagi tanwin. Jadi sekarang soalan dia kenapa? Kenapa tak bagi tanwin? Terbaik Puan Aisyah, terbaik. Kenapa? Sebabkan dia juga sebagai mudhaf. Jadi inqidha ni pun dia juga sebagai mudhaf ni tuan-tuan. Dia juga sebagai mudhaf. Puan Nurmah, ni Puan Nurmah cakap syarat mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih boleh ujung dia tanwin, boleh. Mudhaf ilaih boleh ujung dia tanwin. Contoh dia babu faslin. Babu faslin. Mudhaf ilaih ujung dia boleh tanwin. Kalau mudhaf ilaih boleh tanwin ujung dia tuan-tuan. Ujung dia boleh tanwin kalau mudhaf ilaih ya. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa mudhaf ilaih, ujungnya tak apa-apa tanwin mudhaf ilaih. Cuma inqidha ni dia kenapa tak boleh tanwin? Sebabkan dia juga sebagai mudhaf. Dia mudhaf ilaih. Tapi dia juga sebagai apa tuan-tuan? Sebagai mudhaf tuan-tuan. Mudhaf yang tak boleh tanwin. Betul, terbaik Puan Nurmah. Betul. Waalaikumsalam Puan Wirdah. Jadi tuan-tuan semua, inqidha dia mudhaf ilaih. Tapi dia juga sebagai mudhaf. Dan mudhaf tak boleh bertanwin. Jelas ke tak jelas? Tulis dalam ruang komen. Itu dalam ruang komen tuan-tuan. Jelas ke tidak jelas? Perkara mengenai mudhaf dengan mudhaf ini. Jelas ke tidak jelas? Okey, Puan Masrina terbaik, betul. Sebab dia juga sebagai mudhaf. Jadi kalau mudhaf memang tak boleh tanwin. Kalau mudhaf ilaih Ustaz, mudhaf ilaih boleh bertanwin. Betul, terbaik Puan Siti Mazmin. Dia pegang dua jawatan. Jawatan utama dia sebagai mudhaf ilaih. Jawatan
jawatan tambahan dia lah. Jawatan tambahan dia, jawatan part time dia. Part time dia tu adalah mudhaf. Okey. Okey, syukran Tuan Zainal, Puan Aisyah, terbaik. Okey. Jadi dia juga sebagai mudhaf. Sebab tu tak boleh tanwin ya. Selepas selesai. Jadi tak boleh tanwin ni, inqidai. Selepas selesai pengajian. Selepas selesai pengajian. Dirasati ni jadi apa ni tuan-tuan? Okey, saya kecilkanlah ya, tak apalah ya. Selepas selesai pengajian. Jadi dirasah dia ada apa ni? Dirasah. Sebabkan ni dirasati plus dengan ka. Ka. Okey, saya letakkan dekat bawah yang ka ni ya. Okey, dirasati plus dengan ka. Okey, sekarang saya tanya kepada tuan-tuan ni. Dirasati ni jadi apa ni? Dirasati. Dirasatika. Dirasati jadi apa ni tuan-tuan? Tadi mudhaf. Ini mudhaf tadi ni. Maknanya dirasati jadi apa? Dirasati jadi apa? Mudhafun ilai. Terbaik tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan? Mudhafun ilai. Mudhafun ilai majrur. Majrur bil kasrah. Tanda jar dia kasrah. Sekarang dirasati ni tuan-tuan. Dirasati ni. Dirasati ni tuan-tuan. Kenapa dia tak dirasatin? Kenapa tak dirasatin tuan-tuan? Kenapa tidak ditulis dirasatin, dirasati itu? Kenapa tuan-tuan? Kenapa dirasati itu tak ditulis dirasatin tuan-tuan? Kenapa? Kenapa tak boleh bagi tanwin ta dia tu? Kenapa tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Kenapa? Kenapa tak tulis dirasatin? Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Aisyah terbaik. Okey, Masya Allah terbaik semua ya. Okey, sebabkan apa? Dia juga sebagai mudhaf. Jadi dirasah ni pun juga sebagai mudhaf. Okey, kalau tuan-tuan nampak ni kepunyaan lah pengajian engkau. Pengajian engkau. Maknanya itu mudhaf ilaih lah tu tuan-tuan. Pengajian engkau. Mudhaf dengan mudhafun ilaih. Itu maknanya kan kepunyaan tu. Pengajian engkau. Pengajian engkau punya. Okey, itu mudhaf dengan mudhafun ilaih. Maknanya ka ni jadi apa? Ka ni adalah mudhafun ilaih. Ka ni adalah mudhafun ilaih tuan-tuan. Betul. Ustaz banyak sangat ni mudhaf ilaih ni. Memang macam tu. Kadang-kadang ada yang itu bersambung-sambung je tu. Mudhaf ilaih dia. Okey. Ada lagi tak Ustaz mudhaf ilaih? Tak ada lagi, tak ada. Cukup tu je lah. tak salah banyak-banyak sangat. Cukup itu je. Okey. Okey tuan-tuan ya. Okey, kita teruskan. Ba'da, menikahlah engkau. Engkau menikahlah. Selesai pengajian engkau. Nasihat untuk menikah ya. Patutlah saya hari tu saya menikah. Lepas selesai master saya menikah terus. Okey. Menikahlah engkau selepas selesai pengajian engkau. Fi ni apa ni? Fi ni lagi ni. Fi itu apa? Fi itu huruf jar. Okey, fi itu huruf jar tuan-tuan. Fi itu apa tuan-tuan? Fi itu huruf jar. Okey, betul. Fi itu huruf jar. Lepas tu isim Makkah, di Makkah. Makkah ni dia apa ni tuan-tuan? Makkah tu jadi apa? Selepas huruf jar tu apa nama dia tuan-tuan? Selepas huruf jar, apa nama dia? Fi. Fi itu huruf jar. Fi Makkah. Okey, betul huruf jar. Makkah tu jadi apa tuan-tuan? Makkah. Selepas huruf jar apa nama dia? Okey, betul puan. Okey tuan-tuan betul. Terbaik tuan-tuan semua betul. Makkah tu adalah dia adalah isim majrur tuan-tuan ya. Isim majrur maknanya dia jar. Tanda jar dia dengan apa? Bil. Bil apa tuan-tuan? Dengan apa tanda jar dia? Kenapa sini Makkah tak? Sepatutnya Ustaz, kalau ada huruf jar, kata nama selepas dia tu selalunya saya jumpa tu ujung dia tu dari bawah Ustaz.
fil fasli, fil masjidi, fil madrasati, fil baiti, fil apa lagi? Fil qaryati. Ujung dia Ustaz bari bawah Ustaz. Selalunya. Kenapa Makkah ni tak bari bawah Ustaz? Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kenapa dia Makkah tu dengan fathah? Kenapa ujung dia tu dengan fathah? Kenapa dia bil fathah? Kenapa ujung dengan fathah? Kenapa bukan dengan bari bawah? Kenapa bukan fi makkati? Kenapa ditulis fi makkata? Kenapa tuan-tuan? Masya Allah puan. Okey. Ini bukan mabni ya tuan-tuan ya. Bukan mabni ya. Sebab kan Makkah tu boleh berubah ujung dia. Kadang-kadang dia Makkatu. Kadang-kadang dia Makkata. Maknanya ujung dia boleh berubah. Maknanya dia bukan mabni. Jadi kenapa sekarang ni dia tak boleh beri bawah? Kenapa bukan fi makkati? Kenapa? Masya Allah terbaik. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Ahsan tu. Okey. Sebabkan dia isim ghair munsarif. Al-ismul lazi la yansarif ataupun mamnu' minas saraf. Banyaklah nama dia tu tuan-tuan ya. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Okey, isim ghair munsarif. Selepas tu di Makkah yang mulia, yang dimuliakan. Al-Mukarramah ni apa ni tuan-tuan? Al-Mukarramah. Al-Mukarramati. Jadi apa ni tuan-tuan semua? Al-Mukarramah. Sila tulis dalam ruang komen. Jadi apa tu tuan-tuan semua? Al-Mukarramah. Okey, jadi apa tu tuan-tuan semua? Al-Mukarramati. Jadi apa tuan-tuan? Jadi naat tuan-tuan. Jadi naat. Ini ni naat ni tuan-tuan. Naat. Makkah yang dimuliakan. Fi Makkatal Mukarramah. Dia naat tuan-tuan. Ataupun tabi' dia. Secara umum dia nama dia tabi' lah. Tapi nama khusus dia adalah naat. Ustaz, dia tak sama pun Ustaz. Tak sama dengan Makkah Ustaz. Makkah ni ujungnya bari atas. Jadi ni ujungnya bari bawah. Sepatutnya kan Ustaz kalau belajar naat tu kena sama. Betul sama tuan-tuan. Sini majrur ya. Sini majrur. Majrur dengan baris bawah. Bil kasrah. Majrur dengan baris bawah ujung dia. Jadi Al-Mukarramati. Apa sama dia Ustaz? Berbeza lah. Sini Makkata, sini Al-Mukarramati. Berbeza Ustaz. Sama ni tuan-tuan. Sama saja. Apa yang sama dia? Sama dia adalah i'rab dia. Majrur. Sama-sama apa tuan-tuan? Sama-sama majrur tuan-tuan. Itu naat. Dan dia sama-sama majrur. Itu sama-sama majrur. Jadi sama-sama majrur walaupun ujung dia berbeza tuan-tuan ya. Okey. Betul Puan Zainab yang tadi ya. Betul infialan inqidaan betul. Betul Puan Zainab betul. Okey, jadi kalau naat tu tak mesti ujung dia sama tuan-tuan ya. Janji dia sama-sama i'rab dia dah cukup dah. Sama-sama marfu', sama-sama apa lagi? Sama-sama mansub, sama-sama majrur macam tu. Okey, betul yang gunakan yang ya. Makkah yang dimuliakan. Mukarramah tu maknanya kan dimuliakan. Atau yang mulia. Okey. Boleh tuan-tuan semua? Okey, sekarang kita alhamdulillah kita dah habiskan nahwu dia tuan-tuan. Jadi kita dah habiskan nahwu dia, dah kita buat semua dia. Alhamdulillah. Dan tasrif pun juga kita dah buat. Sebelum kita okey, tak apa Puan Wisma. Sebelum kita teruskan kepada latihan kedua, saya nak tanya kepada tuan-tuan ni. Pembahasan tasrif dan nahwu untuk nombor 2 tadi ni. Faham ke tak faham tuan-tuan? Faham ke tak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Tulis dalam ruang komen. Kalau tak faham, tanyakan saja. Tanyakan ya. Faham ya? Okey, alhamdulillah faham. Okey, alhamdulillah boleh faham. Kalau tuan-tuan dah faham, boleh kita teruskan kepada yang nombor 4 lah. Nombor 4. Kita cuba teruskan kepada nombor 4 ya. Kita cuba terus. Betul Tuan Zainal, betul. Betul. Terbaik.
Okey, sekarang kita cuba nombor 4 ya. Nombor 4 muka surat 54. Nombor 4 muka surat 54. Sama-sama 4 ni. Okey. Okey, boleh Puan Miss Salmah, boleh. Boleh juga tengok layari YouTube kita lah. YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa boleh juga. Okey, sekarang kita cuba yang nombor 4 lah. Kita cuba yang nombor 4. Muka surat 54. Okey, yang nombor 4. Okey, saya besarkanlah sikit ya. Sini ni ayat dia. Bla bla bla. Sorry. Okey, ha nun hamzah lil asnami haramun. Lil asnami haramun. Okey tuan-tuan ya. Sekarang kita dah jumpa dah. Ni ayat latihan yang nombor 4. Okey. Yang pertama tuan-tuan, yang ni ya, ini kita nak cari. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan? Fi'il madi dia. Sekarang tuan-tuan tulis dalam ruang komen. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Yang warna kuning tu. Yang warna kuning tu. Boleh tengok dalam tabel tu. Apa tu fi'il madi dia? Fi'il madi dia. Okey, Puan Masrina terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila. Yang tahu jawabannya komen dalam ruang komen kita. Tulis dalam ruang komen kita. Tulis jawapan dalam ruang komen kita. Okey. Masya Allah, Puan Masrina, Puan Miss Salmah. Ada lagi dalam tuan-tuan nak tulis? Jangan malu-malu ya. Tulis saja. Inhana. Inhana ni maknanya apa? Maknanya bungkuk ataupun melengkung. Melengkung atau bungkuk ya. Membungkuk atau melengkung. Macam ni lah. Bagi hormat macam tu lah. Agak-agaknya samalah macam bagi hormat kita membungkuk macam tu kan. Okey tuan-tuan ya. Jadi inhana maknanya apa? Membungkuk ataupun melengkung ya. Okey. Boleh tuan-tuan? Itu fi'il madi dia. Selepas tu kita cari tahu apa sirah dia. Sekarang tuan-tuan, apa ni sirah dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia. Kalau saya tanya sirah, maknanya tuan-tuan kena jawablah. Sama ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi atau isim masdar, isim fa'il, isim zaman, isim makan dan lain-lain. Kalau yang ini tuan-tuan, apa tu sirah dia tuan-tuan? Okey. Puan Maslina terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik juga. Ada lagi nak jawab apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua. Fi'il madi dia. Apa sirah dia? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Okey, terbaik tuan-tuan semua ya. Terbaik. Ramai betul. Sirah dia apa? Isim masdar. Isim masdar sirah dia. Jadi wazan dia apa ni tuan-tuan? Wazan dia tuan-tuan. Wazan dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan dia lagi. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Wazan dia. Betul. Sirah dia isim masdar terbaik. Sekarang kita nak cari apa wazan dia tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia ni? Wazan dia. Boleh tengok yang macam Hajar Zainab buat tadi lah. Itu ada pada muka surat 52. Kalau nak cari wazan muka surat 52. Apa wazan dia tuan-tuan? Wazan dia apa? Infi'alan ya. Okey, cuma di sini ni guna alif lam. Guna alif lam. Jadi ujung itu tak pasti bertanwin ke tak. Tapi kalau ada alif lam tak mungkin bertanwin. Ujung dia kan Hajar dan Haji ya.
Okey, kalau alif lam tak mungkin bertanwin. Cuma kita tak pasti lagi tu. Hamzah tu U-A-I. Tak pasti lagi. Itu ikut kaedah nahu dia tuan-tuan. Ikutkan kaedah nahu ya. Okey. Okey, selanjutnya binat dia tuan-tuan. Binat dia, binat ni senang saja. Binat ni sini ni inhana. Oh, kalau inhana tuan-tuan maknanya ujung dia ada huruf illah. Itu bina apa tuan-tuan? Bina mu'tal naqis. Sebabkan ujung dia huruf illah. Ujungnya huruf illah tu bina naqis tuan-tuan ya. Okey. Jadi kalau ujungnya huruf illah, sebabkan ni inhana, ujungnya huruf illah ni. Maknanya dia bina naqis ni tuan-tuan. Bina naqis. Okey. Okey tuan-tuan ya. Okey. Jadi sekarang ni untuk tasrif dia. Sebelum kita berlanjut kepada nahunya, sebelum kita berlanjut kepada nahu, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Untuk tasrif ni, fi'il madi, sirah, wazan, bina, tuan-tuan faham ke tidak faham? Faham ke tidak faham? Kalau tak faham, tanyakan saja. Tulis dalam ruang komen ya. Tulis dalam kolom komen, faham ke tidak faham? Sila jawab dalam ruang komen, faham ke tidak faham? Kalau tak faham, bagi tahu juga. Okey. Alhamdulillah faham ya. Okey, betul. Betul Puan Maslina. Kalau ujungnya tu ataupun secara istilah nak saraf dia, apabila yang sejajar dengan fa adalah huruf illah, maka dia adalah bina naqis. Ataupun yang senang dia lah, ujung dia huruf illah tu bina naqis lah tu. Okey. Okey, faham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua faham. Sekarang kita cuba nahwu dia lagi tuan-tuan. Nahwu dia. Ini ni tuan-tuan, ini ni ayat ismiyah ke fi'liyah ni tuan-tuan. Ayat yang kita nampak dalam soal ni. Saya nak tanya kepada tuan-tuan terlebih dahulu. Ini ni ayat ismiyah ke fi'liyah ni tuan-tuan. Ismiyah ke fi'liyah? Sila tuan-tuan semua. Sila. Ismiyah ke fi'liyah tu tuan-tuan? Sila. Ada yang boleh jawab? Ismiyah ke fi'liyah? Okey, Puan Siti Mazmin terbaik. Ada lagi nak jawab? Ayat ismiyah ke fi'liyah tu tuan-tuan? Puan Nurmadiah terbaik. Ismiyah semua terbaik tuan-tuan semua. Maknanya tuan-tuan, okey betul. Okey. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu itu adalah ayat ismiyah, maknanya tuan-tuan kena cari mubtada dan khabar tuan-tuan. Yang mana mubtada dia tuan-tuan semua? Tulis dalam ruang komen. Yang mana mubtada dia? Tulis dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen. Yang mana mubtada dia tuan-tuan. Sebabkan tuan-tuan cakap tadi ini ayat ismiyah Ustaz. Kalau ayat ismiyah, mana mubtada dia tuan-tuan? Yang mana mubtada? Tulis dalam ruang komen. Ada yang boleh tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Yang mana ayat ismiyah, mana mubtada dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Kalau dia ayat ismiyah, betul Puan Siti Mazmin, Puan Abdul Halim. Betul, terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, Puan Nurmah terbaik. Okey. Mubtada dia adalah yang ni ya. Ini mubtada tuan-tuan ya. Ini mubtada. Mubtada macam mana? Marfu, wajib rafa. Dengan apa? Dhammah. Jadi kalau sini ni ihna ni marfu' dia dengan dhammah. Jadi al-inhina itu mubtada tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, mana khabar dia tuan-tuan semua? Mana khabar dia tuan-tuan? Mana khabar dia? Tulis dalam ruang komen. Yang mana khabar dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen. Mana khabar dia tuan-tuan? Yang mana khabar dia? Tulis tuan-tuan semua. Yang mana khabar dia? Okey. Masya Allah, Puan Siti Mazmin terbaik. Okey, yang mana khabar dia tuan-tuan semua? Okey, Puan Miss Salma. Okey, lil asnam. Okey. Semua sebelahnya khabar. Okey, terbaik. Ada lagi nak jawab? Aga Aisyah, haramun. Okey, terbaik. Puan Nurmadiah, haramun. Terbaik juga. Puan Maslina, haramun. Masya Allah. Sini ni ada dua pendapat ni. Ada yang cakap lil asnami. Ada juga, tiga pendapat sini ni. Ada 3 pendapat ni daripada Hajah dan Haji ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama cakap Ustaz khabar dia lil asnam.
Yang kedua Ustaz, khabar dia haramun. Yang ketiga khabar dia semua ni Ustaz, lil asnami haramun. 3. Ada 3 pendapat ni. Ada 3 pendapat. Yang mana yang paling betul Ustaz? Yang betul adalah, tuan-tuan, kalau kita nak membezakan antara mubtada' dengan khabar tuan-tuan, dari segi terjemahan kita boleh bantu tu. Dari segi terjemahan. Kalau tuan-tuan nak bagi makna, al-inhina'u lil astami haramun. Membungkuk untuk ataupun memberi hormat, membungkuk untuk asnam ni maknanya untuk patung, untuk berhala. Membungkuk untuk berhala itu adalah haram. Membungkuk untuk berhala itu, membungkuk kepada lah ya. Membungkuk kepada berhala itu adalah haram. Jadi tuan-tuan, selalunya tuan-tuan, antara mubtada' dengan khabar, antara mubtada' dengan khabar ada pemisah. Apa dia? Itu ataupun adalah. Itu ataupun adalah. Tu ataupun adalah. Jadi membungkuk kepada berhala itu, pemisah dia tu, itu adalah haram. Jadi antara mubtada' dengan khabar, pemisah dia adalah itu ataupun adalah. Tanya kepada tuan-tuan, yang mana khabar dia tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Kalau tuan-tuan faham, yang mana khabar dia tuan-tuan? Saya yakin ni tuan-tuan boleh faham ni insya-Allah. Jadi antara mubtada' dengan khabar ada pemisah dia. Apa sekat dia tu? Itu. Itu ataupun adalah. Jadi membungkuk kepada berhala itu adalah haram. Jadi sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, yang mana khabar dia tuan-tuan? Yang mana khabar dia tuan-tuan? Okey, yang mana khabar dia tuan-tuan? Okey, betul Puan Misalma. Sekarang tak ada lagi tiga pendapat lagi. Dah 1 pendapat je lagi ni. Masya-Allah, terbaik. Betul, terbaik tuan-tuan. Terbaik. Okey, sekarang tak ada lagi ikhtilaf sini ya. Tak ada lagi perbezaan pendapat. Sekarang dah sepakat semua. Apa khabar dia? Khabar dia adalah haramun. Haramun. Ini khabar dia. Jadi Ustaz, li ni apa Ustaz? Li tu macam biasa je. Ini haraf jar. Okey, lepas tu al-asnam Ustaz, macam biasa je. Al-asnam ni apa dia? Al-asnam isim majrur. Selepas huruf jar nama dia isim majrur. Majrur dengan apa Ustaz? Bil kasrah. Ujung dia kasrah. Okey. Lepas tu, ini mubtada'. Mana khabar tadi? Khabar dia haramun. Macam tu saja tuan-tuan ya. Jadi khabar dia haramun. Ini khabar. Jadi tuan-tuan, jangan tertipu dengan huruf jar dia. Ustaz, sini ada huruf jar Ustaz. Maknanya khabar dia syibul jumlah ni Ustaz. Bukan ya. Kadang-kadang kita juga kena hati-hati. Okey tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan anggap ini khabar dia, jadi pemisah dia daripada inilah membungkuk itu, itu pemisah dia kalau tuan-tuan anggap khabar dia lil asnam. Jadi membungkuk itu adalah kepada berhala haram. Salah dia kan? Jadi kita pun juga kena hati-hati, tak selalu yang huruf jar dengan isim majrur tu jadi khabar, tak selalu ya. Jadi tuan-tuan kena hati-hati tuan-tuan. Okey. Membungkuk kepada berhala itu haram. Okey, apa tanda khabar? Tak boleh letak di okey, haram betul. Apa tanda khabar? Khabar ni marfu'. Marfu'. Khabar tu rafa' ya. Marfu' dengan baris depan. Sebab tu sini ni tanda dia ni baris depan dekat ujung dia tuan-tuan. Sebab khabar tu wajib rafa'. Kalau dia satu perkataan saja ya. Kalau khabar tu berupa satu perkataan, dia wajib rafa'. Sebab tu ujung dia baris depan. Okey. Okey, betul. Tak boleh letak di prof. Maksud apa ni? Maksud Puan Maslina ni apa ni? Tak boleh. Okey. Okey, betul Puan Nurmah, betul. Khabar mufrad.
Ni khabar mufrad nama dia. Dalam buku Nahwu ada tuan-tuan belajar ya. Khabar mufrad nama dia. Khabar dia berupa satu perkataan saja ya. Okey, itu sajalah untuk kelas kita hari ini tuan-tuan semua. InsyaAllah dalam masa 10 atau 15 minit lagi kita akan berjumpa. InsyaAllah 10 minit lagi lah. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk belajar sesi bahasa Arab komunikasi. Terima kasih banyak tuan-tuan atas kehadirannya pada sesi bahasa Arab tasrif ni. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.